Ta'ala wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 29. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker dengan Datuk Yang Berhormat Teluk Bahang. Untuk maklumat Yang Berhormat, pelan jangka pendek kerajaan negeri melalui JPS untuk mengurangkan risiko dan kesan banjir kilat di kawasan Teluk Bahang adalah penyelenggaraan sungai secara berkala pada setiap tahun dan juga kerja-kerja perbaikan kecil melalui peruntukan mengurus negeri. Bagi pelan jangka masa panjang pula, JKR telah siap melaksanakan pembinaan jambatan baru bagi menggantikan kotak pembetung box culvert di Jalan Hassan Abbas, Teluk Bahang, dan akan dirasmikan dalam masa terdekat, tapi dah jalan nak buka, Yang Berhormat. Pembinaan jambatan baru ini secara langsung telah mengurangkan risiko banjir di kawasan rumah pangsa Jalan Hassan Abbas. Selain daripada itu, JKR pun telah melaksanakan beberapa penaikarafan jambatan di kawasan Teluk Bahang, contohnya Kampung Rawai dan juga di Kampung Nelayan. Selain itu, RTB Teluk Bahang juga akan dilaksanakan untuk mengurangkan risiko banjir di kawasan hotspot Teluk Bahang dan juga di Sungai Pinang. Projek-projek RTB ini dalam fasa kajian reka bentuk. Bagi mengurangkan risiko banjir dan mengatasi masalah sistem saliran dalam kampung dan jalan yang kecil dan tersumbat, kerajaan negeri akan meniras kerjasama secara menyeluruh melibatkan MBBP, JKR dan juga JPS serta PDT DBD. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak seterusnya menjemput Soalan tambahan boleh? Sila. Teluk Bahang. Yang di-Pertua, khususnya Tanjung Bunga. Saya orang Teluk Bahang. Sebab tu saya terpanggil juga untuk respon bab Teluk Bahang. Saya orang kampung Sungai Usah. Datuk Nenek Yang Berhormat Tuan Menteri pun saya dipahamkan ada juga mari ke kampung tu juga. Pekan lah. Dia duduk di Pekan, saya tahu. Jadi bila sebut tentang banjir kilat di kawasan Teluk Bahang ni, dia jarak di antara bukit dengan laut ni dekat. Jadi ada masalah air pasang, pertembungan air pasang dengan air yang turun daripada bukit ini, dia bertembung. Jadi memerlukan pam pada ketika pertembungan di antara air pasang dengan air yang turun daripada bukit. Pertembungan itu saya lihat oleh kerana penarahan bukit dilakukan secara besar-besaran yang menyebabkan tidak ada zon penampan. Pokok-pokok kayu dan hutan sebenarnya menjadi penampan. Kadar serapan air iaitulah 60%. Dan selebihnya 40% yang dialirkan ke dalam sungai apabila berlaku penarahan, pembotakan bukit ini menyebabkan air turun dengan laju dan juga volume air yang masuk ke dalam parit atau dalam longkang ini melimpah. Sebab apa? Sebab longkang parit yang ada pada hari ini tidak mampu untuk menampung kepada lebihan ataupun aliran air yang deras itu. Jadi dengan sebab itu maknanya adakah pihak kerajaan mau melihat bahawa di puncak, di kawasan puncak ini perlu maknanya kita kawal supaya jangan berlaku penarahan bukit ini. Dia juga akan menjejaskan kepada masalah air kita. Dan air di titik Kerawang pun boleh jadi masalah kalau sekiranya di atas Bukit Mendera ataupun dilakukan aktiviti-aktiviti yang yang menyebabkan bekalan air terganggu. Sebab zon penampan ini, hutan simpanan ini perlu untuk membekalkan air yang turun hujan ini, dia akan diserap oleh pokok kayu dan juga oleh tanah. Okey. Jadi soalan saya, apakah kerajaan mengambil perhatian kepada masalah penerahan bukit yang menyebabkan aliran air berlaku dengan deras yang sehingga longkang tidak dapat menampung air tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pemangkang atas soalan.
semestinya kerajaan negeri mengambil serius perkara tersebut. Malah dari segi pembangunan atas lereng bukit tu, kita mempunyai garis panduan yang sangat ketat. Bukan senang kalau kita nak buat apa-apa pemajuan di atas bukit di negeri Pulau Pinang ini. Selain daripada itu, kita juga kadang-kadang mempunyai masalah pemotongan bukit ataupun clearing di bukit yang dibuat secara haram. Itu pun menjadi masalah juga, yang kini kita cuba untuk memantau melalui PBT, melalui pejabat daerah. Cuma kadang-kadang perkara itu berlaku tanpa diketahui oleh kerajaan negeri. Tapi sekiranya kita dapat tahu, sememangnya tindakan akan diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab. Dari segi pembangunan, semua jenis pembangunan di negeri Pulau Pinang, kita memang menitik beratkan perkara-perkara seperti kita akan pastikan dalam garis panduan apa-apa pembangunan pun dari segi pre-development dengan post-development, dia punya air larian dia tak boleh melebihi. Maksudnya dengan adanya pemajuan tersebut, air larian yang akan terhasil daripada pembangunan tersebut tidak boleh melebihi yang asal. Jadi semua reka bentuk kita akan buat untuk memastikan perkara itu terjaga, termasuk dengan mewajibkan pembinaan on-site detention pond. Ini untuk semua pemajuan baru. Kalau yang lama-lama itu yang menjadi masalah, sebab yang lama-lama tidak mempunyai garis panduan yang begitu ketat. Tapi yang baru kita mengikut MASMA yang dikeluarkan oleh JPS. Kita pun ada garis-garis panduan di dalam PBT. Ini semua untuk memastikan pemajuan yang baru tidak akan menjejaskan. Terima kasih. Terima kasih. Sri Delima. Sila. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan